Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang pantau agenda reformasi. Sebelum kita nak bersama dengan panelis ataupun pakar berkaitan dengan apa yang kita nak beri tumpuan pada petang ini, saya nak bawakan sedikit laporan khususnya terkait dengan perkembangan terkini perang Israel dan juga Palestin, yang mana pemimpin Kanada, Perancis, Jerman, Itali, UK dan Amerika Syarikat menyatakan sokongan terhadap Israel sambil menyeru agar Zionis mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan melindungi orang awam. Dan dalam kenyataan bersama, para pemimpin negara itu berkata mereka mahu melihat penyelesaian politik dan juga keamanan yang berpanjangan di Asia Barat. Para pemimpin itu juga akan menggunakan usaha diplomatik termasuk dengan rakan kongsi utama di rantau itu untuk menghalang konflik daripada merebak. 6 negara itu juga mengalu-alukan pembebasan 2 tawanan Amerika yang ditahan oleh pejuang Hamas dan menggesa pembebasan segera semua tebusan yang masih ada. Kenyataan itu dikeluarkan selepas panggilan telefon yang dibuat oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden pada malam Ahad. Peserta lain dalam panggilan itu ialah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Chancellor Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni dan Perdana Menteri UK Rishi Sunak. Sementara itu, China menyifatkan situasi di Gaza sebagai sangat serius dengan risiko konflik darat berskala besar meningkat dan juga penyebaran konflik bersenjata di sepanjang sepadan jiran. Menurut utusan khas Asia Barat untuk China, Zai Jun, kesan limpahan di rantau itu dan di peringkat antarabangsa semakin meluas apabila konflik di sepanjang sepadan Israel-Lebanon dan Israel-Syria yang merebak. Zai Jun menyeru masyarakat antarabangsa supaya berwaspada dan mengambil tindakan segera menggesa pihak terbabit supaya mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan tegas. Ini bagi mengelakkan berlakunya bencana kemanusiaan yang serius. Katanya China bersedia melakukan apa sahaja yang kondusif untuk menggalakkan dialog, mencapai gencatan senjata dan memulihkan keamanan serta mempromosikan penyelesaian dua negara, penyelesaian yang adil dan berkekalan kepada konflik itu. Minggu lalu, Zai Jun berpendapat punca krisis Israel-Gaza adalah tiadanya jaminan untuk hak Palestin. Kenyataan ini dibuat ketika beliau bertemu dengan rakan sejawatannya dari Rusia di Qatar perantara dalam konflik itu. Zai Jun berkata China akan terus mengekalkan komunikasi rapat dengan masyarakat antarabangsa termasuk negara Arab dan seterusnya akan melawat Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi, Jordan dan negara lain di rantau itu untuk mengukuhkan lagi penyelarasan yang bertujuan menamatkan krisis. Wakil khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke wilayah Palestin, Francisca Albanese, memberi amaran situasi di Gaza sudah melampaui bencana kemanusiaan. Beliau mendesak gencatan senjata dikuatkuasakan segera bagi membolehkan aktiviti bantuan kepada penduduk Palestin dipergiat. Menurut Albanese, walaupun lebih 20 truk bantuan sudah menyeberang sempadan, namun bekalan itu disifatkan tidak mencukupi. We are talking of a reality in which 20 hospitals are not able to function and there are 13,000 people injured and 1.4 million forcibly displaced by the current bombing. What is needed is a ceasefire and the unfettered, unimpeded entry of all humanitarian aid needed. Which is much more than what 20 trucks can deliver. And this is the reality. Yes, it's a drop in the ocean. Albanese turut mengkritik komuniti antarabangsa berhubung reaksi terhadap konflik Israel dan Hamas. Beliau mendakwa ada kalangan pemimpin dunia takut untuk meminta Israel menamatkan serangan ke atas Gaza. It's an epic failure of the international community from a humanitarian, political and diplomatic point of view, because you see there is an anxiety to say something among political leaders saying, I mean, on the one hand, they are justifying what Israel is doing in the name of self-defense. On the other hand, they say, yeah, but it should respect international law. But this is not respecting international law. Menurut Albanese, lebih 4,300 termasuk 1,500 kanak-kanak terbunuh terkorban dalam serangan Israel ke atas Gaza dalam tempoh 2 minggu. Konvoi kedua bantuan kemanusiaan ke Gaza yang mempunyai 14 truk bantuan hanya membawa kira-kira 3% daripada penghantaran harian ke kawasan dikepung, kata jurucakap PBB. Selain itu, bantuan yang memasuki Gaza setakat ini tidak termasuk bahan api dengan rizabnya hanya berbaki 3 hari lagi. Bercakap kepada Al Jazeera, Thomas White dari Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin
Beliau berkata pihaknya sudah memindahkan truk yang mengundungi bahan api secara dalaman. Sebanyak 17 truk memasuki Gaza pada Ahad, sehari selepas konvoi 20 truk pertama membawa bantuan perubatan, makanan dan air. Agensi bantuan juga memberi amaran bahawa penghantaran bekalan harus kekal konsisten kerana apa yang ada pada ketika ini masih terlalu sedikit untuk menampung keperluan 2.3 juta penduduk Gaza. Baik, untuk waktu ini kembali saya nak terus bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad. Prof. Dr. adalah penganalisis politik antarabangsa yang juga timbalan NAB Chancellor bagi hal ehwal pelajar dan juga alumni daripada Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, mungkin sebagai permulaan mungkin boleh dikongsikan kita melihat selepas saya kira selepas 2 minggu ataupun lebih kurang 16 hari sejak tercetusnya pertempuran antara Israel dan juga Palestin, mungkin pada waktu ini bagaimana kita nak membaca dan juga menjangkakan apa yang berlaku pada hari-hari akan datang? Adakah keadaan lebih memburuk ataupun bagaimana boleh kita membaca situasi yang berlaku di lapangan pada ketika ini, Prof? Nah, kalau kita lihat keadaan semasa dan juga berita-berita yang kita terima menunjukkan bahawa Israel semakin meningkatkan serangan mereka terhadap Gaza. Dan serangan ini juga ada cuba dikaitkan dengan komitmen daripada Hamas sendiri untuk menyerang keadaan ataupun menyerang semula di Israel. Dan ini menyebabkan mungkin tentera Israel ataupun Zionis merasakan bahawa sebagai suatu tindakan awal bagi mencegah sebarang serangan terhadap mereka, maka mereka terus melakukan serangan demi serangan terhadap Gaza. Dan sebab itulah kita lihat bahawa dalam masa 24 jam kita dapati bahawa serangan semakin meningkat, pembunuhan semakin, kematian semakin meningkat dan kita dapati berdelan demi berdelan terus diberikan ataupun kita lihat serangan demi serangan diteruskan sehingga keadaan menjadi semakin teruk dan krisis menjadi semakin memuncak apabila tidak ada petanda yang menunjukkan bahawa Israel akan menghentikan serangan mereka terhadap Gaza. Prof, mungkin pada waktu ini juga Prof boleh kongsikan sedikit pandangan berkaitan dengan desakan dan juga gesaan perlunya wujud dan juga perlu digerakkan, dikuatkuasakan segera kejahatan kemanusiaan ataupun kejahatan senjata pada waktu ini. Bagaimana keperluan dan sejauh mana rejim Zionis Israel akan tunduk kepada desakan dan juga gesaan di peringkat global ini? Bagi saya, walaupun Malaysia sentiasa tegas menyatakan pendirian bahawa perlunya ada gencatan senjata dan juga kita juga lihat bagaimana peranan Yang Berhormat Perdana Menteri cuba untuk mengadakan dialog dengan negara-negara di Timur Tengah untuk mendapatkan sokongan mereka. Namun kita dapati bahawa gencatan senjata seperti mana yang diharapkan oleh Malaysia dan juga negara-negara Islam yang lain amatlah sukar kerana Israel ini disokong sepenuhnya oleh kuasa-kuasa besar. Kita lihat bahawa Amerika terus memberikan sokongan, Britain terus memberikan sokongan, Kanada juga terus memberikan sokongan. Manakala negara besar seperti Rusia dan juga China, mereka tidak menunjukkan komitmen terhadap konflik dan pergeseran yang berlaku di mana mereka tidak pun menyatakan pendirian yang tegas berkaitan dengan usaha untuk menamatkan gencatan senjata. Jadi bagi saya tidak nampak bahawa akan ada penyelesaian jangka pendek yang akan berlaku kerana kita lihat kuasa-kuasa besar mereka ini sudah pastilah sentiasa menyokong tindakan yang dibuat oleh rejim Zionis di Israel dan dalam masa yang sama mereka merasakan bahawa tindakan yang dilakukan oleh rejim Israel itu adalah satu tindakan yang memang sepatutnya dilakukan sebagai suatu asas untuk mempertahankan diri daripada serangan oleh tentera-tentera Hamas. Jadi inilah justifikasi yang cuba diberikan dan naratif yang seringkali dimainkan oleh media-media antarabangsa seperti CNN, CBS, BBC dan sebagainya yang berterusan menyatakan bahawa tindakan rejim Israel menyerang Gaza itu adalah suatu tindakan bagi mencegah serangan balas yang dilakukan oleh tentera Hamas. Jadi bagi saya dalam masa jangka pendek ini saya tidak nampak ada satu penyelesaian terhadap apa juga cadangan yang dibuat oleh Malaysia dan juga negara-negara Islam untuk memastikan gencatan senjata itu dapat dilakukan dengan kadar yang lebih segera.
Okey, dalam masa yang sama, kalau boleh saya nak bawakan sedikit perkembangan, khususnya kita melihat kepada bantuan misi kemanusiaan, kecemasan kemanusiaan ke Gaza secara khususnya. Kalau boleh saya bacakan sedikit di platform astroawani.com yang mana kami bawakan kumpulan ketiga bantuan dihantar ke Gaza, yang mana Bulan Sabit Merah Mesir berkata ia telah menghantar kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan ke semenanjung Gaza melalui lintasan sepadan Rafah, dan dipetik sebagai berkata yang mana Bulan Sabit Merah Mesir telah menyampaikan bantuan ke semenanjung Gaza untuk dihantar ke Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin dalam fasa ketiga, dan jumlah trak yang menghantar bantuan tidak dinyatakan dalam kenyataan tersebut. Laporan lanjut lagi ataupun laporan lain anda boleh terus ke astroawani.com, ada kami muat naik khusus pautan khusus berkaitan dengan perkembangan lapor langsung perang Palestin dan juga Israel, yang mana pada ketika ini difahamkan 4,651 rakyat Palestin terkorban di Gaza, manakala 95 lagi di tebing barat. Baik, Prof, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita nak melihat kepada sejauh mana dapat kita mengukur ketegasan tahap diplomasi Malaysia untuk membawa dan juga mengangkat keadilan khususnya bagi rakyat Palestin khususnya yang berada di Gaza. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Saya masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Matada Mohamad, yang mana kita nak melihat kepada bagaimana kita nak mengukur tahap ketegasan diplomasi Malaysia untuk keadilan rakyat Palestin khususnya yang berada di Gaza. Tapi untuk waktu ini saya boleh nak bawakan kepada anda posting ataupun hantaran di laman media sosial Perdana Menteri, yang mana mengatakan, boleh saya tunjukkan kepada anda pada ketika ini, antara yang dijangka akan dilakukan pada hari esok iaitu Perhimpunan Malaysia bersama Palestin, Malaysia Stand with Palestine rally, yang akan dijangka akan diadakan pada esok hari malam 24 Oktober 2023, 7.30 malam sehinggalah 10.30 malam di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil. Dan kalau saya petik pada apa yang di dalam ayat yang dihantarkan di gambar ini adalah, ayo seluruh rakyat Malaysia turun ke Axiata Arena Bukit Jalil esok malam sebagai tanda solidariti kita bersama rakyat Palestin. Kami juga akan insya-Allah akan berlintas langsung dan juga membawakan perkembangan semasa, khususnya kita membawakan Perhimpunan Malaysia bersama Palestin, Malaysia Stand with Palestine Rally pada esok malam. Okey, baik, saya nak bersama dengan Prof. Dr. Matada Mohamad. Prof, mungkin boleh dikongsi kepada waktu ini kita bercerita tentang membawa keadilan dan juga membawa suara rakyat Palestin di peringkat antarabangsa. Bagaimana kita nak mengukur tahap solidariti dan juga ketegasan sebenar yang ada dan juga yang boleh ditonjolkan dalam mana kita nak bercakap tentang diplomasi Malaysia di peringkat antarabangsa ni, Prof? Kalau kita melihat berdasarkan kepada pendirian Malaysia terhadap isu Palestin dan konflik antara Palestin dan Israel ini, memang pendirian kita sentiasa sama daripada awal lagi sehinggalah ke hari ini. Kita sentiasa menyokong usaha-usaha untuk memberikan kedaulatan dan pengiktirafan oleh bangsa-bangsa bersatu terhadap penubuhan kerajaan Palestin. Daripada dulu sehinggalah ke hari ini kita sentiasa juga membela nasib rakyat Palestin yang sentiasa ditindas, diserang, dibunuh oleh rejim Zionis di Israel. Jadi pendekatan kita sentiasa sama dan kita juga sentiasa membawa suara kita di platform antarabangsa, sama ada di bangsa-bangsa bersatu. Yang Berhormat Perdana Menteri juga baru-baru ini di dalam Persidangan Agung Bangsa Bersatu turut menyuarakan keprihatinan beliau kepada nasib yang melanda penduduk Palestin. Dan dalam masa yang sama di platform OIC, di ASEAN juga kita menyuarakan di pentas-pentas antarabangsa pendirian Malaysia sentiasa konsisten. Walau bagaimanapun kita dapati bahawa untuk Malaysia mencari satu penyelesaian yang konkret yang boleh membantu merungkaikan konflik yang berlaku ini memang sukar, kerana kalau kita cuba untuk menggunakan mahkamah keadilan antarabangsa untuk membawa pertikaian konflik antara Palestin dan Israel itu memang sukar, kerana untuk kita nak membawa isu-isu sebegini
isu sebegini ataupun perkara sebegini memerlukan persetujuan daripada dua belah pihak untuk diadili di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Jadi kalau kita saja yang membawa tetapi Israel tidak mahu ataupun tidak bersetuju untuk hadir di Mahkamah Keadilan Antarabangsa, maka isu itu tidak boleh dibincangkan. Jadi bagi saya, selain daripada pentas antarabangsa yang sentiasa digunakan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa keadaan keprihatinan rakyat Palestin itu sentiasa dibahaskan dan penyelesaian sentiasa dicadangkan, kita juga boleh seperti mana yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berjumpa dengan ketua-ketua di negara Timur Tengah untuk memastikan bahawa persetujuan boleh dicapai supaya negara-negara tersebut juga menyuarakan supaya gencatan senjata itu perlu dilakukan secepat yang mungkin. Dan inilah usaha yang cuba dibuat oleh kerajaan kita, walaupun mungkin Malaysia hanya sebuah negara kecil jika dibandingkan dengan negara-negara besar yang lain. Namun usaha sebegini juga sangat penting kerana kita dapati dalam isu pertikaian antara Israel dan Palestin ini memang negara-negara besar tidak langsung mahu berusaha untuk mencadangkan kepada gencatan senjata. Walaupun kita lihat di Amerika ada sebahagian daripada pemimpin mereka yang mahukan supaya penyelesaian itu dapat disegerakan. Namun secara rasmi kerajaan Amerika memang sentiasa menyokong kerajaan Israel dan juga pendekatan yang diambil oleh rejim Zionis. Sama jugalah dengan Britain, dengan Kanada dan dengan lain-lain negara Eropah yang mereka sentiasa berterusan menyokong. Jadi bagi saya, walaupun Malaysia sentiasa tegas, konsisten, walau bagaimanapun kita dapati bahawa usaha untuk mencapai gencatan senjata juga perlu mendapat sokongan daripada negara-negara besar. Kerana dengan adanya sokongan daripada negara besarlah baru boleh rejim Israel itu akan terpaksa tunduk untuk menghentikan serangan dan juga bersama-sama mencari penyelesaian bagi menghentikan serangan-serangan yang dibuat dan memastikan bahawa tidak ada lagi mangsa-mangsa terutama rakyat Palestin yang tidak berdosa dibunuh dengan kejam akibat daripada serangan berterusan oleh rejim Zionis. Jadi bagi saya, walaupun Malaysia sangat tegas, konsisten, cuba mendapatkan sokongan daripada negara-negara Islam, namun saya rasakan bahawa tanpa sokongan dan juga komitmen daripada negara-negara besar di dunia, maka sukarlah untuk kita melihat penyelesaian jangka pendek terhadap krisis Palestin dan juga Israel ini. Prof, dengan mengambil kira apa yang disebutkan oleh Prof, negara-negara yang statusnya lebih besar ataupun di peringkat global tidak mengambil peranan yang sewajarnya untuk menyelesaikan krisis di Palestin ini, mungkin Prof boleh beri sedikit pandangan. Saya nak bawakan apa yang pernah disebutkan sebelum ini oleh Caucus Palestin Parlimen Malaysia, yang mana antara lain mencadangkan supaya Malaysia untuk melaksanakan dasar diplomasi yang agresif untuk melihat kalaulah seperti apa yang disebutkan oleh Prof, negara-negara besar ini tidak menjalankan peranan yang sepatutnya ataupun tidak, kalaulah dasar diplomasi halus ini tidak berkesan, perlukah ataupun bagaimana Malaysia boleh melaksanakan dasar diplomasi yang lebih agresif untuk mendesak negara-negara yang besar ataupun di peringkat antarabangsa ini untuk bersama-sama menyelesaikan krisis kemanusiaan yang cukup panjang yang berlaku di bumi Palestin ini? Ya, bagi saya untuk dalam masa yang terdekat ini, Malaysia perlu mendapat persetujuan daripada negara-negara yang mahukan perdamaian ini dilakukan secepat yang mungkin. Bukan sahaja negara-negara yang berjiran yang terletak di Timur Tengah, seperti mana contoh mungkin Arab Saudi, Mesir. Ini adalah negara-negara yang juga mempunyai kepentingan terhadap konflik yang berlaku. Kerana kita tahu bahawa apa juga konflik yang berlaku antara Israel dan Palestin, ia juga pasti akan mempengaruhi geopolitik di Timur Tengah. Jadi bagi saya sokongan yang kuat diperlukan untuk bersama-sama dengan negara-negara Islam di Timur Tengah untuk membuat suatu kenyataan bersama menyokong proses perdamaian secepat yang mungkin, menyokong gencatan senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, Malaysia juga boleh menggunakan pendekatan diplomasi dengan mengajak
negara-negara seperti ASEAN juga, mengajak negara-negara antara selatan-selatan kita adalah sebahagian daripada anggota selatan-selatan, yang mana hubungan baik kita negara-negara selatan-selatan ini juga boleh membantu mengeluarkan kenyataan untuk meminta supaya gencatan senjata dapat dilakukan dengan secepat yang mungkin. Dan di samping itu juga kita hubungan baik kita dengan negara-negara besar seperti China, seperti Rusia juga boleh kita gunakan untuk membantu seperti mereka ini turut bersetuju supaya adanya gencatan senjata. Jadi hubungan baik Malaysia dengan negara-negara sebegini sangat diperlukan, dan kita mahukan supaya lebih banyak negara yang mengeluarkan kenyataan supaya mengusulkan gencatan senjata itu dilakukan cepat yang mungkin, maka mungkin proses pendamaian itu akan berlaku dengan lebih segera. Kerana tanpa adanya negara-negara yang lebih banyak yang bersetuju terhadap gencatan senjata, maka sangat sukar untuk Israel menghentikan serangan mereka terhadap Palestin. Kerana kita lihat dalam konteks geopolitik antarabangsa, negara-negara besar yang mempunyai kepentingan dan hubungan baik dengan Israel, mereka-mereka ini akan sentiasa berterusan menyokong dan juga menolak sebarang usaha ataupun campur tangan untuk menghentikan serangan oleh Israel. Jadi bagi saya, jika sekiranya hubungan baik diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, Malaysia dalam anggota ASEAN, Malaysia dalam anggota OIC, Malaysia juga adalah hubungan baik antara selatan-selatan. Jadi inilah pakatan-pakatan yang Malaysia boleh gunakan untuk menekan masyarakat antarabangsa ataupun negara antarabangsa untuk mengeluarkan kenyataan, mendesak supaya gencatan senjata itu dapat dilakukan dengan secepat mungkin atas dasar dan prinsip kemanusiaan. Jadi bagi saya, kalau konsep dan prinsip kemanusiaan itu dijadikan sebagai satu asas untuk menyokong gencatan senjata, maka sudah pastilah akan banyak negara-negara yang akan menyokong, kerana krisis yang berlaku ini bukan lagi krisis yang melibatkan antara perebutan wilayah, tetapi dia adalah berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan, di mana kita lihat ramai penduduk-penduduk Palestin yang sekarang ini kekurangan bekalan makanan, ketiadaan elektrik, air yang bersih dan sebagainya. Jadi isu kemanusiaan perlulah ditonjolkan untuk mendapat kerjasama daripada negara-negara yang lain, supaya apabila banyak negara yang mengeluarkan kenyataan mendesak supaya gencatan senjata dilaksanakan atas dasar dan prinsip kemanusiaan, maka sudah tentulah negara-negara lain akan terpaksa akur dengan keadaan sebegini. Okey, baik. Prof, mungkin yang terakhir sekali dalam kurang pada 2 minit ini boleh dikongsikan selain daripada kita melihat pada penyelesaian gencatan senjata ini, diplomasi Malaysia untuk melihat pada keadilan Gaza apabila kita bercakap tentang membuka lebih ruang lagi ataupun koridor kecemasan kemanusiaan perlu dibuka sepenuhnya untuk membantu dan juga mungkin merawat mangsa-mangsa yang terkesan akibat perang Israel-Palestin, dan juga bagaimana diplomasi Malaysia untuk kita melihat kepada situasi koridor kemanusiaan perlu dibuka sepenuhnya ini, Prof. Ya, bagi saya memang Malaysia sentiasa melakukan misi-misi kemanusiaan dan mengajak negara-negara yang berhampiran dengan kerajaan Palestin dan juga Timur Tengah yang lain yang bersempadan dengan Palestin untuk membuka sempadan mereka untuk memberikan bantuan. Dan saya pasti kerjasama kita dengan negara Mesir, dengan negara Jordan misalnya, akan boleh membuka ruang yang lebih besar untuk negara-negara ini membuka sempadan mereka untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan saya pasti usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri apabila beliau melakukan lawatan ke Timur Tengah mengadakan perbincangan, dan sebahagian daripada usaha kita untuk memastikan bahawa misi kemanusiaan itu perlu diberi ruang yang lebih besar supaya bantuan-bantuan dapat disalurkan tanpa adanya sekatan-sekatan yang akan dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai persempadanan dengan Palestin. Kita tahu bahawa negara Mesir memang mempunyai sempadan yang sangat luas dengan negara Palestin. Jadi sudah tentulah kerjasama daripada kerajaan Mesir sangat-sangat diperlukan. Walaupun mereka agak gusar kerana kita tahu bahawa pelarian Palestin yang berada di Mesir itu berada dalam satu jumlah yang besar, dan ketakutan mereka apabila sempadan itu dibuka akan menyebabkan lebih ramai pelarian-pelarian akan datang ke negara Mesir. Namun kita melihat dalam skop yang lebih
terperinci, iaitu apa yang kita bincangkan dan kerajaan usahakan adalah untuk membuka ruang atas dasar dan prinsip kemanusiaan. Jadi sudah tentulah bantuan-bantuan kemanusiaan itu sangat diperlukan pada ketika ini, maka sudah tentulah kerjasama ini sangat diperlukan. Okay, baik, terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, Prof. Dr. Perancis Politik Antarabangsa yang juga Timbalan NAB Chancellor bagi hal ehwal pelajar dan juga alumni daripada Universiti Utara Malaysia yang mana berkongsi pandangan melihat kepada sejauh mana dan di mana tahap ketegasan diplomasi Malaysia dan mana kita nak mengukur dan juga membawa suara keadilan untuk rakyat Palestin yang khususnya berada di Gaza. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin Sawamat.